tu. Apa itu kawan lama? Dah lama tak jumpa. Sembang-sembang aja dulu. Dan dalam sembang ini tak, saya sembang terus nak propose sebab apa? Nak mengejar KPI yang ditentukan oleh leader-leader. Kadang benda macam ni menyebabkan orang yang terlibat dalam unit trust, orang yang terlibat dalam takaful, dalam multi level, orang lari pada kita. Kalau cuba nak mengelak sebab tahu kita akan approach mereka, approach sampai mereka masuk tu. Dan kita memberi ketakutan pada mereka, fear lah sebagainya kan. Jadi kadang orang dia tak suka benda tu. Dia suka sesuatu yang dia nak trust dulu. Kadang-kadang kalau kita dah trust, sebab tu kita tengok setengah agent, kalau dia dah peringkat manager sebagainya ataupun orang multi level, dia dah peringkat yang tinggi-tinggi, biasanya mereka ni jenis sembang-sembang biasa je. Tapi saya orang akan beli, orang akan tanya, kau tak jual ni ke aku? Kau ni ke? Kau tak offer ke? Aku mencari ni lah. Kadang-kadang macam itu. Sebab apa? Orang dah trust. Bila orang trust dengan kebolehan kita, orang trust dengan keupayaan kita, orang trust dengan integriti yang ada pada kita dalam melaksanakan bisnes tersebut, orang akan cari. Sebab tu janganlah orang kata apa, tamak, gelojoh kan, semua nak cepat. Jangan nak cepat. Kita ambil mesra-mesra membina repo dulu dengan masyarakat, dengan pelanggan-pelanggan kita, prospek kita lah. Itu lepas kita propose ni, kalau nak demo, kita demo lah. Demo ni biasanya orang diguna testimoni orang ni, testimoni secara live, boleh pergi ke FB sana, boleh pergi ke Instagram sana, pergi ke website sana kan. Setengah orang dia nak tahu yang lebih mendalam, dan dia tidak suka orang approach dia secara memaksa-maksa. Sebab tu negotiate ni mungkin dari sudut diskaun, dari sudut mungkin produk yang dibeli tu ada harga-harga yang special untuknya, produk yang panjang ke tempohnya, ke produk yang berterusan. Itu negotiate dengan customer. Lepas negotiate customer pembeli, masa tu support lah. Bila kita support customer ni, sebenarnya kita memberikan solution pada mereka. Sebab itulah apabila kita terlibat dalam proposal, dalam interview, kita kena tahu needs dan objektif lah. Apa keperluan customer, apa objektif kita, apa objektif mereka dalam mencari solution pada masalah yang mereka hadapi. Ketika negotiate solution, kadang solution tu banyak. Negotiate kadang-kadang jual produk customer, jangan jual yang nak jual banyak. Contohnya ada orang jual vitamin kan, tiba semua dia letak vitamin, multivitamin, C, B, dia cerita B, kalsium, magnesium, lepas tu masih tambah pula zinc, tambah pula protein. Jadi orang customer jadi takut tu, sekali beli dah 800, 700, 500, orang takut. Tapi start dengan sesuatu yang beri keyakinan. Okey, multivitamin dulu, sampai diguna multivitamin, tambah C, tambah B, macam tu lah, sehingga keperluannya berdasarkan keperluan mereka. Kalau mereka terdesak, kita bercerita panjang supaya mereka faham bahawa mereka mengambil itu bukanlah sesuatu yang merugikan mereka, tapi sesuatu yang menguntungkan. Itu berada dalam negotiation itu. Dan seterusnya support ni kita berkawan-kawan lah. Apa saja yang mereka minta dalam keadaan yang boleh selesaikan masalah mereka, kita cuba nak membantu. Akhirnya kita berkawan-kawan kan. Kita tengok macam orang-orang dah level tinggi dalam jualan, mereka adalah individu yang berkawan-kawan kan, jom minum sana, minum sini, tapi minum bukan minum kosong, minum dalam keadaan membina perhubungan dan juga nak tahu apakah lagi masalah-masalah yang ada pada pelanggan-pelanggan mereka, yang mereka boleh bantu mereka menyelesaikan. Sebab pelanggan kita ni sibuk dengan kerjaya mereka, sibuk dengan keluarga mereka, sibuk dengan apa saja masalah yang mereka hadapi, dan kitalah yang akan datang sebagai ejen yang membantu mereka, mempermudahkan kerja mereka. Sebab itu kerja kita boleh memberikan masa kita kat situ. Sedangkan sahabat-sahabat kita sebagai pelanggan, mereka kadang tak boleh beri masa sebab mereka banyak dengan masa-masa yang ada pada mereka. So itu antara 7 langkah dalam proses pemasaran. Apabila kita tengok secara sembang-sembang, kita nak sembang dengan orang kan, dia ada konsep introduction, kita introducekan sembang santai, lepas tu dia ada short story ni ialah kita kongsi-kongsi cerita kan, kadang cerita tu kita cuba nak relate dengan produk dan servis kita. Lepas tu kita buatlah presentation, kita letakkan pada mereka positioning kita macam mana. Kadang-kadang kita buat presentation tu, kita tengoklah keadaan customer kita, jenis orang visual ke, auditory ke, kinestetik ke, dan kita present. Dan kadang konsep KISS kan, KISS kan, keep it so simple dan smart. Orang kata keep it so smart, so simple, smart. Yang pentingnya ialah kita membina perhubungan dan kita buat cara yang mereka boleh faham lah. Yang selepas kita present, masa closing tu, kalau tak boleh closing pun tak apa, kita buat closing step pertama, step 2, step 3 kan. Yang penting mereka faham, datang lagi pun okey. Dalam closing tu, konsep yang biasa dia ajar dalam dunia sales lah, pastikan angguk tu 5 kali, kita angguk, dia pun angguk. Kalau boleh masuk terus, tutup. Kalau tak boleh tutup, tak apa, kita buat lagi, kita bagi mereka maklumat sampailah mereka puas hati. Kalau mereka membeli, ada orang dia terus membeli, ada orang dia lambat membeli kan. Dalam presentation biasanya dalam sale, ia akan masukkan feel factor ni